Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita dikurniakan peluang dan kesempatan untuk bertemu dalam majlis yang kita harapkan penuh dengan barakah, yang dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya dan kecintaannya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, diterima oleh Allah sebagai sebahagian daripada amal-amal saleh kita, yang Allah sediakan ganjaran yang mulia untuk kita dalam bekalan kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan seterusnya di bumi ini hinggalah saat kita kembali kepadanya nanti. Mudah-mudahan dalam keadaan kita kembali kepadanya, diridai olehnya, dan kita merasa reda kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini katanya majlis dianjurkan oleh pihak Masjid Al-Iman ini sempena Isra Mi'raj, tetapi juga dengan kerjasama pihak Masjid Darul Ma'mur diadakan promosilah sedikit buku Saat Cakrawala Bersujud dalam rangka mencari dana bagi projek peningkatan dan pemulihan Masjid Darul Ma'mur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan dan melicinkan projek itu, dan mudah-mudahan kita semua mendapat naungan rahmatnya dan ganjaran yang mulia di atas sokongan kita kepada Masjid Darul Ma'mur di Yishun nanti. Amin ya rabbal alamin. Puan-puan sekalian, dalam masa yang sangat singkat ini, mungkin boleh saya ingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan hakikat bahawa kehidupan kita ini sebagai manusia tidak dapat lari daripada kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dapat melarikan diri daripada terus menetap di dunia yang Allah sediakan untuk kita. Kita penat macam mana pun hidup di dunia ini, kita perit macam mana pun hidup di dunia ini, kita sempit macam mana pun sepanjang kehidupan kita ini, kita tidak ada pilihan untuk mencari dunia ataupun bumi yang lain selain daripada apa yang telah Allah sediakan untuk kita. Kita tidak boleh lari daripada ketentuan Allah dan keagungannya, kerana dalam kehidupan ini perit macam mana pun ujian yang Allah timpakan ke atas kita, macam mana pun kadang-kadang kita rasakan seolah-olah kita tidak dapat memahami kenapa Allah tentukan sesuatu musibah bagi diri kita, namun tetap sebagai manusia kita tidak boleh mencari Tuhan lain selain daripadanya. Macam mana pun dalam kehidupan ini kita merasakan kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita akur bahawa kita tunduk dengan desakan hawa nafsu kita sendiri, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pun kita rasakan bahawa dalam kehidupan kita ini, masa yang kita ada, usia yang dipinjamkan sementara, seolah-olah macam tak cukup untuk kita ini membuat persiapan dan persediaan sebelum saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak boleh memilih hari akhirat lain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak ada pilihan untuk balik kepada tukang hisab dan penghitung lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak memilih, kita tak ada kemampuan untuk memilih tempat kembali selain daripada syurga ataupun neraka yang disediakan oleh Allah. Begitu hakikat diri kita, senantiasa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, terikat dengan kerajaan, kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat satu semua pindah ke atas. Atau nanti kena bagaimana dalam kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini, di sebalik segala kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, di sebalik segala kesilapan, keterlanjuran yang tak pernah terlepas daripada kita lakukan sepanjang hidup ini,
kita sebenarnya diminta dan diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membuat muraqabah dan muhasabah, untuk mengambil iktibar dan belajar daripada pengalaman, sejarah dan riwayat hidup para nabi dan rasul yang sebenarnya mereka itu walaupun mulia di sisi Allah, namun tidak pernah dapat terlepas daripada ujian yang ditentukan oleh Allah. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, yang saya rasa sebahagiannya sudah mengikuti, sama ada membaca buku yang saya tulis saat Cakrawala bersujud, ataupun yang mengikuti kuliah saya online dan sebagainya, membaca buku itu sampai selesai, dapat melihat betapa kisah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai riwayat hidup Nabi Yusuf alaihi salam penuh dengan pengajaran, penuh dengan peringatan daripada Allah yang menginsafkan hati dan iman kita bahawa hidup ini memang benar merupakan medan ujian yang Allah tentukan untuk setiap yang berkenan insan. Begitu Nabi Yusuf kan, orang yang mulia, seorang yang dilahirkan dalam keluarga Nabi, ayah dia seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dan diuji dengan begitu penuh dengan kisah-kisah dan peristiwa penuh keperihan. Namun kita lihat daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, tidak pernah sedikit pun Nabi Yusuf itu menyalahkan Tuhan. Tidak pernah hilang pegangan keimanan yang menjadi sumber Tuhan. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam bila kita dalam, kita kata, suasana musim memperingati dan mengenang kembali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu sebenarnya mengandungi kisah tentang keberitaan, kisah tentang ujian, kisah tentang dugaan. Sebab kita tahu perjalanan Isra Mi'raj ini Allah jalankan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi itu mengalami, kita kata, tahun kesedihan. Kan? Satu ketika isteri baginda yang bernama Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kesedihannya belum habis berlalu, tiba-tiba pakciknya pula yang namanya Abu Talib meninggal dunia. Lalu dengan itu orang-orang Mekah yang memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam makin berani, makin, kita kata, makin galak dan kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam direnggut kesedihan, kehilangan dua orang yang menjadi tunggak kepada perjuangan. Lalu kemudian begitu pula orang-orang kampung, ada sebagian saudara mara sendiri yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur rancangan. Cubalah, manalah tahu kalau orang Mekah tak nak terima, kita cuba kat kampung sebelah, ya kan? Kita semua tahu kisahnya. Nabi lalu berangkat ke bandar Taif. Sampai di bandar Taif, berdakwah, mengajak mereka untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malah ditolak dengan penuh kebiadaban oleh penduduk-penduduk Taif. Dihalaunya Nabi, diherdinnya Nabi, dimatinya Nabi, malah dilontar dengan kotoran dan batu sampai cedera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu nasib yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak berputus asa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, bermohon, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun suara ataupun kata-kata yang menunjukkan Nabi itu menyesal. Tak ada. Kalau kita dah duduk, kata orang tu, bawah pokok, relax one corner lah kita, kita mengadu, ya Allah, kenapalah kau buat aku macam ni lah. Nak ambil early retirement kalau boleh, kita nak bersara awal, ya kan? Ingatkan kita ni jadi orang mulia, Allah bantu. Ingatkan bila kita jadi orang mulia, Allah mudahkan urusan, Allah izinkan segala perkara. Tapi begitu makin mulia seorang insan, seperti mana yang pernah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, lagi tinggi darjat seorang insan, lebih besar dan berat ujian yang ditentukan oleh Tuhan.
Nabi tak pernah berputus asa. Masih lagi selesai daripada peristiwa di Taif itu, Nabi hanya mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau nak serahkan aku kepada siapa? Pada orang jauh yang menghina aku ke, ataupun orang dekat di Mekah yang juga akan menganiaya aku ke? Tapi lihat apa kata Nabi. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, asalkan sahaja kau tidak murka kepada aku tak kisah dan aku tidak murka. Itu semangat Nabi SAW. Daripada peristiwa itulah kemudian yang kita lihat Nabi mengatur strategi yang baru, Nabi gandakan lagi usaha yang ada. Nabi tak duduk diam. Walaupun malaikat dah datang buat tawaran pada Nabi dah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau nak cakap aja, ini semua ni kami akan hempak dengan gunung biar mati, sebagai balasan kebiadaban dan juga kekerasan sikap. Nabi kata jangan. Jangan wahai Jibril, tak mau. Kenapa? Mereka tidak beriman sekarang, tapi besok lusa keturunan mereka nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekuatan jiwa seorang yang berjuang di jalan Allah. Dan itu kekuatan jiwa yang perlu kita pelajari untuk kita tumbuhkan dalam diri kita. Sebab dalam kehidupan kita pun akan hadapi banyak ujian. Yang penting ialah apa? Hari ini kita rasa berat, tapi jangan berputus asa. Sebab besok pasti akan ada rahmah, hikmah di sebalik apa yang Allah tetapkan. Cuma kita belum nampak padanya. Nabi tak terputus asa lepas tu, tak ada pula balik ke Mekah. Nabi duduk dan dia kunci pintu, sembahyang banyak-banyak, doa je, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Tak. Nabi dengan penuh confident, yakin dirinya, berbekalkan keutuhan iman yang ada dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berdakwah, masih bercakap dengan orang Mekah, masih mengajak untuk beriman kepada Allah, walaupun makin jahat orang-orang Mekah itu perlakukan terhadap diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi atur rancangan yang baru. Itu orang-orang Arab daripada kawasan-kawasan yang lain yang tiap-tiap tahun kan akan datang ke Mekah masa musim haji. Sebab perbuatan haji orang Arab jahiliah dah buat dah, datang ke Mekah walaupun sebelum Islam lagi. Itu yang mereka warisi daripada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dahulu kan. Jadi orang-orang daripada segala pelosok tanah Arab, yang dekat, yang jauh, tiap-tiap tahun ada musim hajinya mereka datang ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat langkah apa? Jumpa orang-orang ini, rombongan-rombongan ini, sebelum mereka sampai masuk ke dalam kota Mekah, ajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangkan beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rombongan datang bukan sikit. Bukan satu rombongan pergi panjang aja dah. Pelusuk macam mana? Macam daripada segala pelusuk datang. Kami jumpa. Lepas jumpa rombongan ini, jumpa rombongan ini, besok jumpa rombongan itu pula. Ajak berdakwah untuk beriman kepada Allah. Dan kita tahulah ramai yang tak terima pun. Sedangkan orang Mekah, saudara mara Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat jiran-jiran Nabi sendiri yang selama itu memang dah kenal Nabi, tak pernah cakap bohong, pun tak nak terima. Ini kan pula orang dari luar kan, lebih-lebih lagi susah nak terima. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak membuka hati seorang hamba-Nya untuk dimasukkan cahaya keinsafan, taufik dan hidayah pimpinan daripadanya, Allah boleh buat. Dan itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha. Yang penting yakin, yang penting bergantung pada Allah, yang penting mengharap rahmat dan bantuan daripada Tuhan. Allah akan berikan kejayaan kepada kita. Dalam banyak-banyak itu rupanya adalah satu rombongan yang datang daripada bandar Yathrib. Yathrib itulah yang kita katakan kemudian dikenali sebagai Madinah. Ya, ada satu rombongan datang dengan boleh masuk akal tak? Baguslah ini. Lalu bawa balik cerita dengan kawan-kawan kat Madinah yang lain. Dah tahun depannya lebih besar rombongan pergi haji. Sengaja cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesediaan mereka untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan mereka berbaiat, ya, berjanji sumpah taat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan itu sedikit demi sedikit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pokoknya Isra Mi'raj.
diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih. Selepas kematian Khadijah dan juga Abu Talib, begitu bersedih dengan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Mekah, begitu bersedih kerana orang-orang Taif tidak mahu menerima dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijalankan untuk memberikan keteguhan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh para ulama, mengatakan itu di antara cara Allah Subhanahu wa taala meringankan bebanan jiwa Nabi, memberikan sedikit hiburan supaya hati Nabi itu bertambah kukuh. Jangan cepat berputus asa, dibawa jalan. Waktu jalan malam daripada Mekah, dari Mekah ke Madinah, ataupun dari Mekah dan Madinah, dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa, itu namanya peristiwa Islam. Kemudian dari Al-Masjidil Aqsa naik ke langit untuk menerima ibadah salat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Kami pergi tabung pada mani. Kau jangan lari-lari lagi, tarik dengan kau info. Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang masih mahu tunduk kepada perintahnya, walaupun terdapat jutaan ujian sepanjang jalan. Tetapi penghinaan akan Allah timpakan kepada siapa pula? Kepada hamba-hambanya yang tidak mahu mencari keredaannya, tidak mahu menyedari bahawa hidup kita ini hanyalah sebagai manusia yang ingkar untuk bersyukur kepadanya, walaupun nikmat tidak pernah terputus sepanjang kehidupan di dunia. Saudara apa masalah? Maka begitu dengan kisah Nabi Yusuf. Daripada satu ujian ke satu ujian, la ilaha illallah, didengki oleh abang-abangnya sendiri, nak dibunuh tapi tukar rancangan, tak jadi bunuh, kita buang saja dalam perigi, dibiarkan begitu, tak sampai bila biarkan. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, si anak kecil ini yang dicampakkan ke dalam perigi diselamatkan. Ada rombongan yang lalu tempat dikeluarkan budak ini yang nama Yusuf, tapi kemudiannya dibawa ke negeri Mesir, dijual sebagai seorang hamba abdi. Daripada anak seorang Nabi, kemudian dibenci oleh abang-abang sendiri, kemudian dibuang dalam perigi, kemudian diselamatkan oleh orang yang lalu tempat itu tapi dijual sebagai hamba abdi. Kemudian ada pula yang datang membeli. Rupanya yang membeli bukan sebarang orang, Allah atur. Yang membeli seorang pembesar dan menteri. Menteri beli, dibesarkan dalam istana sendiri, bagaikan anak yang penuh dengan kasih sayang, dibesarkan dengan naungan yang tidak terpenuhi. Besar. Walaupun kita tak tahu ni anak siapa, datang dari mana, kita beri sebagai hamba, tapi bila bawa balik rumah, dibesarkan bagaikan anak sendiri, penuh kasih sayang. Jadi kita tengok, sampailah satu masa yang nama Yusuf membesar, kerana dia rapat dengan bapaknya, selalu tolong bapaknya buat kerja-kerja pentadbiran negeri, dan dia pun ada kemampuan dan kemahiran. Dia pun dikenali dan disegani. Orang Mesir seperti mana menghormati si bapa, juga menghormati si anak. Tapi sampai masanya datang godaan daripada ibu angkat dia sendiri, sang isteri yang tidak dapat mengawal diri, hawa nafsu membutakan hati. Baca-baca saja pula saya ni. Ya kan? Lalu digoda untuk buat perkara yang terkutuk dan dibenci. Digoda, tetapi Nabi Yusuf tidak pernah lupa ingat siapa dirinya sebagai hamba Allah yang senantiasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi Maha Suci. Kemudian Nabi Yusuf mengerakkan diri, kita tahulah ceritanya sampai dikoyakkan bajunya, ya kan? Kemudian bila si suami ataupun bapa angkat dia balik, timbullah pula tuduhan fitnah daripada isteri si menteri tadi, mengatakan, "Bang," kata dia, "inilah anak kita, kita kutip, kita jaga, dia pula nak menganiaya saya, nak mencemarkan saya." Lalu gitu gini, apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Yusuf minta kepada Allah, "Ya Allah, asijnu bihabbu ilayya." Penjara itu lebih aku suka, ya Allah, daripada perbuatan terburuk yang sedang dibuat oleh orang-orang. Kan ada sebelum kisah kita kata apa ni yang berlaku juga, si isteri tadi tak puas hati sebab dia dikata orang-orang lain. Dia sebelum masuk penjara, tetapi dah dapati peristiwa itu berlaku, dia tak puas hati sebab orang mengata dia.
apa punya bini menteri dengan budak kecil yang dia besarkan sendiri pun dia nak buat kerja tak senonoh. Itu yang dia atur. Panggil datin-datin yang ada, isteri-isteri pembesar yang lain, itu sampai mereka terpesona, sampai terpotong tangan mereka sendiri. Kan ada kisah tu. Pokoknya lah, akhirnya dah duduk dalam penjara, kemudian dapat lepas, dikeluarkan oleh Raja Sultan Mesir pada ketika itu. Bila keluar pula, dia minta, tuan, saya minta satu perkara. Dah lepas ni, alhamdulillah lah kan. Terima kasih pada, kita kata, Raja Mesir dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian dia minta, tuan pun lantiklah saya menjadi menteri yang jaga khazanah dan juga perbendaharaan negara. Sebab saya ni ada ilmu dan saya boleh dipercayai. Nampak tak? Ini dua two qualities yang dimiliki oleh Nabi Yusuf yang ditawarkan kepada Raja Mesir. Orang lain tak boleh buat, saya boleh buat sebab saya ada ilmunya dan saya seorang yang jujur, tidak akan mengkhianati amanah. Okeylah. Sampai akhirnya jadi pembesar, jadi menteri besar yang jaga kekayaan Mesir. Sampailah akhirnya Allah pertemukan kembali. Abang-abangnya datang kepada sang Yusuf tadi, ya, adik yang pernah dikhianati, ya kan? Kita pendekkan cerita. Akhirnya begitulah Allah tukar. Daripada dulu mereka yang menekan Yusuf, tapi sekarang Yusuf yang berada tempat yang lebih mulia. Sampaikan bila dah kumpul anak beranak, satu keluarga dah datang Mesir dengan maknya, dengan bapaknya, dengan adik-beradik 11 orang, malah mereka yang tunduk sujud hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai menyesal. Abang-abangnya minta maaf, minta ampun. Tapi kita lihat, apabila seorang insan menjaga hatinya penuh kemuliaan, bergantung hanya kepada Allah, tetap dengan ihsan dan iman. Bila sampai masa ada peluang Allah buka dan kesempatan, boleh aja Nabi Yusuf balas dendam, jatuhkan hukuman pada abang-abang yang dulu kejam. Nabi Yusuf kata, sudahlah, aku tak nak salahkan siapa-siapa lagi. Hari ini aku dah tak nak cela-cela siapa lagi. Dah tak payah nak blame sana, blame sini, ungkit balik abang jahat, abang busuk hati, abang aniaya saya, abang yang buat saya menderita. Tak ada. Malah depan bapaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf kata apa? Pak, dulu abang-abang sampai diperdaya iblis dan syaitan, ya? Syaitan punya angkara sampai abang-abang itu ribut hawa nafsu, sampai mencampakkan saya ke dalam perigi, dan itu punca segala musibah dan penderitaan yang terpaksa dilalui. Begitu mudahnya. Macam mana boleh memaafkan abang-abang yang begitu jahat hati mereka? Sebab hatinya penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan Allah itu yang menjadi kekuatan dalam hidup. Dan itu adalah sesuatu perkara yang Allah tidak akan ubah kecuali kalau kita pilih untuk berubah kita sendiri. Ubah maknanya apa? Kalau seorang itu memang berada dalam keimanan, dirahmati Allah, diberikan pengampunan, taat kepada Allah, melaksanakan segala arahan, kemudian dengan segala rahmat Allah curahkan sepanjang kehidupan, Allah takkan buat rahmat itu ditarik balik diganti dengan celaka dan juga musibah, kecuali manusia sendiri yang mengubah keimanan dalam diri. Begitu, kalau ada manusia yang tak pernah kenal Tuhan, tak pernah nak tunduk perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kata perintah yang berat-berat, perintah yang seringan solat, buat sekali solat dalam 5-6 minit dah habis, tak kena bayar iuran apa-apa pun. Nak buat sembahyang kat mana-mana pun boleh. Mana ada pergi Singapura letak fees nak masuk $5, tak boleh, tak bayar, tak boleh masuk. Tak ada. Pergi masuk. Nak duduk berapa jam duduk lah. Asalkan bila masjid tutup pintu kena keluar lah kan. Pergilah, mudah. Tapi ada sebahagian orang yang mudah itu pun tak sanggup dilakukan. Kenapa? Sebab hatinya berlumang dengan nafsu, dengan kemungkaran. Maka kata Allah, benda itu tak akan Allah ubah. Allah tak akan tiba-tiba jadikan hati jadi baik, tak, kecuali manusia itu sendiri yang mengubah. Dan itu sebenarnya yang terdapat dalam surah Al-Ra'd. Ya, dalam masa yang tinggal hanya 15 minit, saya nak mengajak, kalau ada yang boleh menyimak, kita katakan kisah Nabi Yusuf itu ada dalam surah Yusuf, ya? Selepas surah Yusuf, surah Al-Ra'd. Al-Ra'd itu maknanya surah tentang petir. Jadi kalau kita lihat surah Al-Ra'd,
atau perempuan sekalian, There's a kita thing. lihat Ustaz ada ayat mufti yang ada kaitan dengan kisah Nabi Musa. tulis mana. Kalau dia nak simak, saya pun tengah simak sekarang ini. Surah Al-Rahman, juz yang ke-13, iaitu surah yang datang selepas surah Yusuf, mula dari ayat yang ke-11. Dan Ayat ke-11 Allah mengatakan, ada ayat dulu. lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Manusia ini, kita ni manusia. Kata Allah, ada malaikat-malaikat yang datang bergilir-gilir bersama dengan kita. How you get Malaikat feelings? ini ada yang berada di hadapan kita, dan ada malaikat-malaikat ini yang ada di belakang. Setiap orang daripada kita, Allah hantar malaikat. Malaikat itu bersama dengan kita, dia datang bergilir-gilir. Mungkin yang sebelah malam malaikat lain yang bersama dengan kita, nanti sebelah siang yang malaikat malam pergi ganti malaikat siang pula bersama dengan kita. Depan kita ada malaikat, belakang kita Ada ada. ayat cannot find the meaning. Apa kerja malaikat yang Allah tugaskan bersama dengan kita ni? Yang berguna untuk amrillah. Malaikat-malaikat yang Allah wakilkan tugaskan bersama kita ini tugasnya adalah menjaga His name manusia is itu Fadri. dengan izin dan His name is Fortress. tak payah kita nak cemburu tengok wah orang VIP selebriti pergi mana-mana ada bodyguard macho satu jaga dia, ya kan? Kita masing-masing ni ada malaikat yang bertugaskan menjaga kita dengan izin dan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu malaikat seorang. tak jawab. Akibat malaikat-malaikat yang datang sini berganti ikut shift masing-masing. Yana Jangan tanya dah dia punya tomboy pangkat already. berapa dia buka malaikat. Pokoknya Tomboy also the type of book. malaikat ada depan ada belakang. Tugasnya jaga manusia. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang jaga kita ini berdasarkan perintah Allah. Bermakna kita ini dilindungi oleh Allah. Seperti mana kita lihat dalam kisah para Nabi. Pelik datang usia tapi dilindungi oleh Allah. Nabi Yusuf alaihi salam campak jatuh dalam perigi, tak ada orang nak tolong. Tapi Allah pelihara nampak. Seorang anak kecil nak nangis sekuat hati pun tak ada orang tolong. Abang-abang kalau dia jerit lebih-lebih tak abang-abang datang balik lagi banyak penganiayaan akan dibuat pada si adik je kan. Tapi Allah pelihara sampai masa dia diselamatkan oleh orang yang tak kenal pun, orang yang singgah dalam perjalanan jauh nak pergi Mesir dalam perniagaan mereka pun. Tapi kemudian dijual sebagai hamba. Kita tahulah kalau zaman-zaman itulah yang dijual jadi hamba ni memang hidupnya la ilaha illallah, tak ada harga diri. Dia dianggap sebagai seorang manusia, agak macam barang ataupun binatang tak. Boleh disuruh, So you selfie sikit nampak gambar dia yang Kushon kapisan. status hamba. Tapi dengan kuasa Allah boleh. Nampak tak? Kenapa? Yang datang beli, malah sebaliknya justru dibesarkan macam anak sendiri. Diberikan kasih sayang, diberikan pendidikan, diberikan segala keperluan, hidup dalam istana besar. Siapa yang atur? Allah. Muka blur. Sampai satu masa datang fitnah, Ustaz juga. sampai masuk dicampakkan ke dalam penjara. Kat penjara pula tempoh dia sampai panjangkan tempohan sebab berlaku sesuatu. Nak tahu apa yang berlaku kat saya. Then delete this. Tempoh sampai panjang dalam tempohan. Kau lagi besar Tapi daripada akhirnya selamatlah dapat keluar. Bila keluar malah mendapat kemuliaan. Pangkat kemuliaan. Anugerah siapa kalau bukan anugerah Allah SWT. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianiaya, dikutuk, dihina, disakiti, diancam malah dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Siapa yang selamatkan? Dalam bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Nabi nak berangkat pindah daripada Mekah menuju ke Madinah. Apa yang berlaku? Nabi dalam rumah, kat luar rumah ada apa? Itu pemuda-pemuda gagah perkasa yang dipilih dilantik oleh orang-orang Quraisy dengan senjata masing-masing siap sedia. Sampai masa kita masuk kita serbu ataupun kalau kita tak serbu kita akan habiskan riwayat yang Nabi Muhammad ini. Baca tu yang ada marah siapa susah. Jadi selamatlah tuan-tuan. Siapa punya kuasa sampaikan Nabi keluar mereka tak merasa. Dia kata mereka tertidurlah dengan kuasa Allah. Ini yang maco-maco ni, yang gagah-gagah dia boleh tidur keluar rumah. Semua dah siap-siap menghentikan azab nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah memelihara kita antara caranya dengan dihantar malaikat-malaikat yang menjaga. Sebab itu bila dalam perjalanan diatur dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tak tahu jalan. Kita singgah berduduk dalam 2 tahun. 2 yang itu kita Simpan-simpan ke lebih dalam. kurang 3 hari baru lepas itu diteruskan. Duduk kat situ. Satu tempoh ini yang kejar Nabi di satu kumpulan orang dengan bersenjata. Memang kalau jumpa memanglah dibunuh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai berdiri depan pintu dua dah. Japanese always means one. Tunduk sikit nampak dah orang kat dalam. Tapi siapa yang macam mereka tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia The kahwin. white one. Abu Bakar sampai ketakutan bimbang Dia anti Musa punya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tenanglah He's hati. the Jangan sedih, jangan risau wahai Abu Bakar. He's the Kita one that berdua said tapi ada yang ketiga bersama dengan Dari kita. Ustaz Harun so is Imam. Amin. Benda ini perlindungan daripada Allah yang memberikan Hidayah. kepada hamba-hambanya yang dikasihi Saya dah dan dicintai. He's the one that kahwinkan Oleh Allah them. kerana kebaikan Hukum hati, tema. ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kita He's rosak. the father of the man. Jangan sampai kita Stop it lah. Apa nonsense ni. kita pilih muslimah The father of the man. padahal sepanjang hidup kita Ustaz lah bukan kita kan. kita banyak pergi masjid dah, sedekah tak habis dah, pergi umrah pergi balik dah 13 kali sepanjang kehidupan kita selama. Katalah kepada Allah, jangan sampai kebaikan kita sendiri yang ubah, kita pilih untuk memilih jalan yang lain. Allah tak akan ubah keadaan itu kalau kita sendiri yang tidak ubah. Sebab itu dalam ayat yang ke-11 ini kita lihat Allah dah cakap pasal malaikat One or two. yang ditugaskan dia Can you sit, look at the TV there? Kata Allah apa? Innallaha la Every day so you can see his yughayyiru face, right? ma biqaumin Go and look at the hatta ustaz. yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada diri sesuatu kaum sehinggalah kaum itu mengubah apa yang ada pada diri. Pernah dengar kan ayat? Allah tak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum No, that's always. sehinggalah kaum itu mengubah sendiri apa yang ada pada diri. Cuma beberapa pasal ayat Say what? Look there, right? Kita dalam cerita bahawa kita dalam kehidupan nasib kita ni Allah tak akan ubah sampai kita ubah sendiri. Betul tak? Dalam hidup kita sempit, serba-serbi kurang, ini tak cukup, ni tak cukup. Yang kita faham daripada ayat ni ialah Allah tak akan ubah rezeki kita, nasib kita, keadaan hidup kita sampai kita berusaha sendiri untuk mengubah, bangkit, perbaiki keadaan supaya besok lebih banyak rezeki Allah berikan kepada kita dengan kerajinan kita, kesungguhan kita kan. Tapi kalau kita baca ayat betul-betul dalam cerita yang ada dengan ayat yang pertama saja, pembahagian pertama ayat ini orang menafsirkan ayat ini bukan cerita pasal mengubah nasib sahaja. Ayat ini bukan cerita pasal mengubah keadaan kita hidup di dunia sahaja. Rezeki sempit jadi rezeki lapang, bukan itu sahaja. Tetapi yang lebih utama maksud ayat ini ialah sikap dan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan ubah. Kalau kita orang baik, Allah tak akan ubah. Sampai kita yang pilih untuk jalan kesesatan pula selepas itu. Begitu kalau kita hidup dalam keadaan yang sesat, alhamdulillah, dalam keadaan kita yang tunduk pada hawa nafsu, tak pernah ingat Tuhan macam kita kata tadi ya, Allah tak akan ubah. Sampailah kita sendiri yang pilih untuk insaf balik, minta ampun dengan Allah dan perbaiki kita, perbaiki iman kita, perbaiki ibadat kita, perbaiki diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan ubah sampai kita sendiri yang mengubah. Sebab itu kita lihat para rasul dan para nabi ditunjukkan dalam kisah mereka. Mereka itu orang-orang yang baik. Ini mana? Dipilih kerana hati mereka hati yang bersih. Tapi dalam menjalankan tugas, Allah kasih ujian. Nabi Nuh dapat ujian berat, Nabi Musa dapat ujian berat, Nabi Ibrahim dapat ujian berat. Semua Nabi dapat ujian berat. Ujian tidak mengubah kemuliaan yang ada dalam sikap pun tidak mengurangkan. Daripada semalam bertakwa, kemudian hari ini kena ujian, kemudian tak boleh tahan, tak boleh sabar, besok jadi orang yang lemah iman. Tak ada. Ada sokok tu. Allah tak akan ubah yang sokok tu. Hati kita sebagai manusia, sehingga kita dah sama ada daripada dah baik, jadi kemudian tak kenal Tuhan. Ataupun daripada asal tak kenal Tuhan, jadi hati yang mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nampak tu tak terbang. Itu kita ambil, kita kenang peristiwa Islam seperti ini. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat, perintahnya yang asalnya kita tahu daripada 50 waktu satu hari satu malam nak kena kerjakan. Nabi kata okey, terima, turun sampai bawah, dinasihatkan oleh Nabi yang lain, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu tak boleh buat. Kita tengok seperti kita pun tak boleh mana nak buat satu hari 50 kali salat, tak ada lah. Ini tak kurang, naik, kurang 5, turun lagi, naik lagi, tak kurang lagi. Tak boleh, umatmu tak boleh buat. Sampai dah kurang 5 dah, tinggal 5 je daripada 50. Umatmu tak boleh buat, ya Muhammad. Dia like ikut track man. Kalau kita nampak sekarang ni dah 1400 tahun lepas Nabi SAW, 5 je pun tak boleh buat, tuan-tuan puan sekalian. 5 je. Bukan satu solat mesti buat sampai setengah jam, tak ada. 5 minit, 6 minit habis dah. Lagi kalau buat yang wajib aja pasal sibuk sangat, habis 2 minit selesai. Tuan-tuan puan sekalian, tak boleh buat juga. Tapi Nabi SAW cukuplah, 5 ni cukuplah, tak nak kurang lagi. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Oh ya, Mana kuih, then he go and put my Salat itu tujuannya apa? Supaya membentuk hati dan kepribadian kita. Tujuannya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Aduh, ibu dan bapa-bapa sekalian, tak ada siapa boleh mengubah diri kita. Kalau kita sedarlah selama ni, aku ni jauh daripada Allah, aku ni susah nak beribadat kepada Allah, rasanya aku ni banyak dosa, Allah tak ampun-ampunkan. Rasanya dalam kehidupan aku tidak mendapat kasih sayang dan kecintaan Allah. Kalau begitulah yang kita rasakan, jangan hanya tunggu besok lusa, manalah tahu Ustaz, harap-haraplah satu hari Allah tiba-tiba ubah hati saya jadi baik. Ustaz, amin. Jangan. Tak ada siapa boleh ubah tu. Allah pun tak nak ubah. Sebab Allah dah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak akan ubah apa yang aku bagi bagi dia. Hati dia kalau memang dah jahat, dia ubah sendiri. Kalau kita jauh daripada Allah, dia ubah sendiri. Antara caranya, salat yang Allah berikan sebagai hadiah, kita laksanakan. Salat itu akan bentuk pribadi. Salat itu akan menimbulkan rasa dalam diri kita yang kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa diperhatikan. Salat ini akan menjadi benteng. Esok lusa nak buat dosa yang biasa kita buat, kita rasa takut dan malu terhadap Allah Subhanahu. Tak ada siapa boleh ubah kecuali kita sendiri yang memilih jalan. Ya? Kemudian Allah sambung dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marad. Tengok jam lah, kau jangan nak sibuk. Wa ma lahum min dunihi min wali. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan sesuatu kaum dengan sesuatu musibah, kebaikan, kalau itulah takdir Allah ke atas sesuatu kaum untuk ditimpakan dengan sesuatu musibah, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh halang. Dan kalau itu berlaku dengan ketentuan Allah, manusia ini tidak mampu mencari siapa pun yang lain untuk datang membantu dia daripada azab dan juga musibah yang ditentukan oleh Allah. Maknanya apa? Maknanya begini, kita diingatkan bahawa tak ada siapa boleh mengubah kita kecuali kita sendiri. Kalau kita nak cari Allah, kita cari. Kita nak minta keselamatan daripada Allah, kerana semalam kita jauh daripadanya, rasa banyak keberitahuan dalam hidup ini. Sebab pertama ni aku ni tak ingat Tuhan agaknya. Kita nak minta Allah hidup kita, nak minta kembali yang malaikat ada tu gilir-gilir tu, betul-betul jaga kita kerana perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi jangan sampai overconfident. Jangan sampai kita bila dah jadi baik, dia 30 tahun Ustaz, saya 10 kahwin sampai lepas kahwin sampai anak 5 orang, tak pernah ingat Tuhan. Datang sekali dengan ceramah Ustaz Patris, dia terus insaf Ustaz, ya kan? Jadi baik. Bila jadi baik, alhamdulillah kita yakin kan Allah akan ubah keadaan diri kita. Kerana kita pilih untuk berubah sendiri, ya kan? Tapi jangan sampai kita tertipu dengan kebaikan yang kita pilih. Jangan sampai kita terpedaya dengan keinsafan yang kita pilih menjadi penghias hidup kita. Sebab ada orang macam semalam tak kenal Tuhan, kemudian hari ini berubah nakkan kebaikan,
besok jadi orang soleh yang terus dipuji orang. Nanti lusa, wah, dia rasa dia lah segala-galanya, bahawa Allah tak akan timpakan apapun musibah dan ujian ke atas dirinya. Belum tahu. Ada orang bila jauh daripada Allah, Allah turunkan bala sebagai balasan kepada kejahatan dia. Ada di dunia lagi Allah turunkan musibah. Tapi ada orang pula makin nak jadi baik, makin nak perbaiki diri, makin nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang pula ujian daripada Allah. Maka sebab itu kita tidak boleh menilai ya, orang ni dapat ujian, ini mesti jahat Ustaz orangnya. Belum tahu. Allah kalau nak turunkan musibah sebagai ujian, terpulang pada Allah. Orang yang jahat dapat musibah, itu hak Allah. Orang yang baik sebaik-baiknya pun kalau Allah nak uji, tetap adalah hak Allah Subhanahu. Sebab itu jaga lidah kita, jangan menyuruh Allah benda yang kita tidak tahu. Tengok ada makhluk takut kat sana, ada gempa bumi, negara ini berturun, itu mati, kita pun cepat-cepat. Memang padan muka orang Turki itu tak kenal agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata. Kita pukul rata semua, seolah-olah kita merasakan kita lah ada baik. Orang Singapura selalu pergi masjid dengan kuliah. Dengan cepat kita menuduh. Kalau tak tuduh dengan kata-kata, pandangan mata kita memandang rendah dengan persangkaan tak baik dalam diri kita. Mengatakan orang itu begitulah jahatnya, sampai Allah turunkan musibah dan malapetaka. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, kita dah dengar dah dialog yang sama dah. Ketika tsunami Aceh dia kan, tsunami kita dengan laut Hindi ya, Sri Lanka kena India kena Thailand kena Aceh kena, kita orang kata inilah pasal orang Aceh dah tak jadi orang yang soleh macam itu. Orang Aceh orang-orang bertakwa, dah makin tak kenal Tuhan ya. Ada orang-orang di sana yang dah tak taat pada perintah Allah, sebab itu kena bala. Jaga-jaga tuan-tuan. Ujian daripada Allah, Allah berhak timpakan kepada siapa sahaja. Yang jauh daripadanya, Allah boleh kira dengan turunkan bala sebagai balasan juga sebelum neraka. Tapi orang yang baik juga Allah turunkan ujian, walaupun dengan tapi ada hikmah di sini. Buat penilaian, kita judge orang lain kata orang Syria ini, kenapa tidak kita tengok cermin melihat bagaimana agaknya kedudukan kita dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mahu insaf, kita sendiri nak menyemak diri, kita tahu ada kelemahan, balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Tak ada siapa boleh ubah keadaan itu kecuali kita. Ya kan? Jadi begitulah keadaan manusia dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Ni sampai sendiri, tak ada aku yang Allah Subhanahu Wa Taala sambungan ayat 12 secara ringkas sebelum kita hentikan pertemuan kita pada malam ini. Huwallazi yurikumul barqa. Ialah Allah yang menunjukkan dan menampakkan kepada kamu, kita kata kilat di langit. Al-barq, kilat, petir. Kalau petir, apa yang petir dia punya suara kan, buruh tu nama petir. Ini kilat al-barq. Dia yang menampakkan kepada kamu kilat itu di langit, khaufan wa tama'an, untuk menimbulkan rasa takut dalam diri. Tetapi dalam masa yang sama, petir itu sebenarnya menimbulkan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu. Ada petir, ada buruh, ada kilat. Biasanya manusia kalau petir sambung menyambung, langit gelap, kemudian buruh berdentum-dentam sebagai contoh, apa perasaan hati kita? Takut. Kita orang Singapura, orang kawasan Nusantara ni kurang sikit takutnya pasal dah biasa sangat dengan hujan lebat kan. Langit gelap, mendung, petir dan sebagainya itu dah biasa. Kalau orang Arab, kalau cakap pasal kilat, cakap pasal mendung langit gelap, cakap pasal suara buruh berdentum-dentam, mereka cukup takut, sangat biasa. Tak biasa. Tapi Allah mengatakan, ni semua ni yang berlaku di langit, satu sudut memang menakutkan kita, tapi satu sudut sepatutnya mendatangkan tamaan. Tamaan yang tamak kita mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sesuatu yang menakutkan itu sebenarnya membawa sesuatu perkara yang perlu kita harapkan? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut, ayat yang ke-12, kata Allah, wa yunshi'us sahabat. Allah lah yang membentuk awan-awan yang kemudian menjadi sangat berat awan.
awan, dikumpulkan oleh Allah, dibentuk jadi awan yang berat. Nak bawa apa? Hujan. Kalau kita tengok satu sudut, petir, kilat, buruk menakutkan kita. Bagi orang beriman, dia tak nak tengok yang buruknya. Dia nak tengok ada harapan hujan Allah sediakan. Besar kemungkinan akan turun mendatangkan rezeki daripada Tuhan dalam kehidupan. Nampak tak? Jadi kita pilih ujian daripada Allah. Ada masanya kita takut, ada masanya kita perit, ada masanya sampai hilang pegangan kita. Tapi jangan sampai hilang melayang iman di dalam dada. Sebab takut pada waktu itu yang kita nampak hanyalah kegelapan yang menurunkan. Kita lupa nak mencari di sebalik huruf itu, di sebalik petir itu, di sebalik kilat itu, di sebalik mendung awan yang gelap itu, ada hujan yang nak Allah curahkan sebagai rahmat kepada kita. Itu iktibar yang kita petik daripada kisah Nabi Yusuf. Itu iktibar yang kita petik daripada Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Isra' Mi'raj, Nabi dah tak toleh belakang lagi dah. Yang dah lepaslah. Dah meninggal isteri aku, dah meninggal dah. Dah meninggal pakcik aku, meninggal dah. Yang penting kita jalan terus sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa tak? Terus di sebalik keberitaan ada cahaya. Dan itu adalah cahaya nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan Allah terus mengukuhkan keimanan dalam hati kita. Tak kiralah siapa pun kita, baik lelaki, baik wanita, baik bujang ataupun dah berumah tangga, baik yang ada anak ataupun dah sampai ada cucu dan cicit kita, sama ada yang zahirnya berjaya dalam kehidupan dengan kerja yang pangkat yang tinggi, dengan harta yang banyak dituturkan oleh Allah ke atas kita, maupun di antara kita yang ada yang sempit, serba sederhana dalam kehidupan kita. Iman kita jaga, iman kita jaga, iman kita jaga, bergantung hanya kepada Allah walaupun ada masanya diuji oleh-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, maaf di atas apapun kesilapan. Saya jemput tuan-tuan dan puan sekalian yang belum membeli atau mendapatkan buku Saat Cakrawala Bersujud, malam ini disediakan oleh pihak Masjid Darul Makmur. Nanti kat belakang lepas salat Isyak saya tanda tangan sebagai tanda penghargaan kepada sumbangan tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, Masjid Darul Makmur sejak 2 tahun yang lepas telah mampu menjual 6,000 naskah lebih. Alhamdulillah, saya pun rasa terharu dengan sokongan pihak Masjid Darul Makmur. Tapi sokongan kita untuk membantu Masjid Darul Makmur, insya-Allah. Kata Masjid Darul Makmur, tadi saya tanya sebelum mula salat maghrib, tinggal berapa buku yang ada? Katanya tinggal 300 lebih sikit aja tuan-tuan sekalian. Dah tak banyak. Jadi harap-harap ada yang jangan sampai tak apa nanti besok lusa sekali telah habis tak dapat. Okay? Mudah-mudahan Allah memberkati segala sumbangan kita untuk rumah-rumahnya dan kita mendapat keberkatan dengan itu balasan yang mulia di dunia dan juga di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.